Buletin Didik 7 September bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemakaian pelitup muka dalam bangunan dijadikan sebagai pilihan berkuat kuasa serta merta. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata walaupun begitu terpulang kepada pemilik premis sama ada mahu menentukan pengunjung perlu memakai pelitup muka atau sebaliknya. Selain itu, orang ramai amat digalakkan memakai pelitup muka, masih digalakkan untuk memakai pelitup muka kerana ia terbukti mampu mengurangkan penularan jangkitan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri persidangan Persatuan Perubatan Biosimilar dan Generik Antarabangsa IGBA Persatuan Industri Farmaceutical Malaysia MOPI di Ibu Negara siang tadi. Tegas Khairi, pemakaian pelitup muka masih diwajibkan kepada individu positif COVID-19 semasa menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam dan ketika berada di fasiliti kesihatan. Dalam usaha mengetahui lebih menyeluruh masalah dan kekangan dihadapi membabitkan isu sekolah kurang murid bagi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC, satu kajian mendalam akan dilakukan. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata itu peranan satu daripada 3 jawatan kuasa kecil yang diwujudkan di peringkat Kementerian Pendidikan bertujuan mencari penyelesaian holistik terhadap isu ini di 616 SJKC seluruh negara. Menurutnya, ketika ini terdapat 3,017 sekolah kurang murid di seluruh negara dengan 367 atau 69.6% daripada 527 sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT, diikuti 616 atau 47.3% daripada 1,302 SJKC dan 2,034 atau 34.6% daripada 5,877 sekolah kebangsaan. Daripada jumlah itu, SJKT menghadapi masalah sekolah kurang murid tertinggi iaitu 367 daripada 527 sekolah aliran itu atau kira-kira 68.8%. Ditanya faktor penyumbang kepada isu ini, Datuk Dr. Mah berkata ia berkemungkinan membabitkan perubahan sosioekonomi serta demografi. Dengan adanya bandar yang besar, dengan perubahan zaman, masa, pembangunan yang pesat di tempat-tempat tertentu, maka tentunya dia akan ada masalah ataupun perubahan dari segi demografi. Dan itulah saya rasa yang menyebabkan apa yang kita lihat hari ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Kerja berkaitan sekolah kurang murid di Putrajaya siang tadi. Pada masa sama ujarnya faktor penularan COVID-19 sejak 2 tahun lalu bukan penyumbang kepada isu berkenaan. Sementara itu, jawatan kuasa kecil yang diwujudkan terbahagi kepada 3. Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata jawatan kuasa kecil yang pertama adalah bagi mencari kaedah untuk membantu mengadakan interaksi serta mengumpul maklumat daripada lembaga pengelola sekolah berhubung isu berkaitan. Jawatan kuasa kecil kedua pula bertindak menyediakan bahan bacaan bantuan serta aktiviti dan program untuk meningkatkan paras atau mutu pengajaran dan pembelajaran PDP di sekolah terlibat. Manakala jawatan kuasa kecil ketiga bertujuan untuk menjalankan kajian menyeluruh dan mendalam bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi. Yang penting adalah bukan berapa kerap kita bermesyuarat. Yang penting adalah jawatan kuasa ini atau khususnya 3 subkomiti perlu gorak langkah untuk melaksanakan apa yang telah kita bincangkan. Jelasnya, hasil dapatan daripada ketiga-tiga jawatan kuasa kecil itu akan dibentangkan dalam mesyuarat akan datang dalam masa 3 bulan lagi. Pemasangan loker fasa 1 bagi sekolah 2 sesi pada hujung bulan ini memberi kabar gembira untuk warga sekolah juga ibu bapa. Keutamaan kepada murid tahun 1 dan 2 untuk peringkat awal ini juga dilihat relevan kerana kumpulan ini belum dapat mengikut jadual waktu dengan baik. Di Selangor, kebanyakan sekolah terlibat sudah bersedia untuk menerima loker. Kawasan pemasangan loker yang ditetapkan telah dikosongkan untuk tujuan itu. Sebenarnya pihak jabatan dan BPD telah pun memaklumkan pada pihak sekolah lah bila tarikh-tarikh untuk penghantaran dan pemasangan. Jadi kami sekarang memang bersedialah sediakan kawasan-kawasan yang sesuai
sama ada dalam kelas ataupun di luar kelas. Memang kita dah siapkanlah tempat-tempat tersebut. Pemasangan loker yang didatangkan secara built-in ini dilihat dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Selain itu, pemasangan pada waktu yang fleksibel juga tidak akan mengganggu waktu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kita faham anak-anak kita bila tahun 1 dan 2 ni cara penggunaan beliau kita tak pasti macam mana dia pun baru dalam proses pembelajaran lagi kan. So kita harapkan yang loker yang dibekalkan ni berkualiti dan kita harapkan anak-anak kita mengambil peluang apa yang telah diberi ataupun apa yang inisiatif yang diambil oleh menteri kita di bawah kementerian beliau sendiri dapat dimanfaatkan anak-anak kita sebaik mungkin. Ibu bapa juga diharap dapat menasihatkan anak-anak agar memanfaatkan kemudahan itu dengan baik. Isnin lalu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin memaklumkan fasa 1 pemasangan loker sekolah di bawah KPM akan bermula akhir bulan ini. Ia antara 7 inisiatif kementerian untuk menangani isu beg berat dalam kalangan murid sekolah. Tambahnya, KPM menjangkakan menjelang Oktober, perolehan untuk inisiatif loker sekolah dapat dilaksanakan ke sekolah yang disenaraikan dalam fasa 1 itu. Demi menyemarakkan semangat Hari Malaysia, warga Sekolah Kebangsaan Datuk Kayaman di Bukit Keteri Perlis menzahirkan rasa sayang kepada negara. Sempena Hari Malaysia, mereka membina pelbagai replika unik untuk menceritakan sejarah kejayaan negara di persada dunia. Seramai 318 orang pendidik, guru, pengawal keselamatan, pekerja pentadbiran dan pembersihan sekolah itu menyiapkan replika menara berkembar Petronas, basikal yang menggambarkan pelumba trek basikal negara, Datuk Azizul Hasni Awang dan replika angkasawan negara, Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur Sheikh Mustafa. Menariknya, ketiga-tiga replika unik itu 100% dihasilkan menggunakan barangan kitar semula. Terdapat juga replika keris, kubu, meriam, kereta kebal, bahtera serta lebih menarik logo keluarga Malaysia yang dihasilkan menggunakan kain perca. Guru besarnya Rosmani Man berkata, semua replika itu dihasilkan warga sekolah dalam tempoh 2 minggu. Aspek kita penggunaan bahan yang digunakan untuk membuat contohnya KLCC kita menggunakan bahan yang recycle bahan kita semula iaitu tayar, botol dan juga segala-segala apa bekas sabun. Selain daripada itu kita gunakan baju-baju lama, tong-tong yang lama, basikal lama yang kita semula untuk kita pamerkan. Maknanya di sini kita melestarikan alam sekitar dan juga kita menggalakkan untuk kata anak-anak kita menghayati bahawasanya benda-benda tu boleh di-recycle dan untuk menjaga alam sekitar kita. Lebih 1,000 botol dan ratusan tayar kitar semula digunakan untuk membina semua replika tersebut yang bukan saja cantik untuk dipandang, menjimatkan kos tetapi juga menggambarkan sisi kejayaan negara bernama Malaysia. Usaha terbabit diharap dapat menyemarakkan semangat cintakan negara dalam kalangan murid. Semangat Bulan Kebangsaan terus disemarakkan menjelang sambutan Hari Malaysia 16 September ini. Pasar Payang yang menjadi destinasi wajib dikunjungi di Kuala Terengganu bertambah meriah dengan aktiviti mengibar jalur gemilang. Kibaran jalur gemilang bagi menzahirkan rasa cinta kepada negara selain menyemarakkan semangat kebersamaan dilakukan peniaga di Pasar Besar Kedai Payang sejak sambutan Hari Kebangsaan yang lalu. Ia menerusi program anjuran Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Kuala Terengganu termasuk pertandingan mengibar jalur gemilang. Dan di kalangan peniaga ni dia sanggup mengeluarkan belanja sendiri untuk membeli peralatan ataupun bendera untuk menghias di tempat peniaga masing-masing. Jadi persatuan rasa bangga kerana kita dapat mengeratkan silaturahim antara sesama peniaga. Okey, baju ni saya buat sendiri. Hiasan ni cuma bendera saja dan kreativiti sendirilah. Datang buat
secara ramai-ramailah datang untuk memeriahkan lagi untuk pertandingan kibar bendera di Pasar Payang ni. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk peragaan busana menarik sekaligus mencuri perhatian pengunjung dan memeriahkan suasana di pasar yang sering menjadi tumpuan pengunjung dalam dan luar negara. Bertemu kembali. Pertandingan robot tarik tali antara acara yang diadakan sempena pertandingan robotik peringkat sekolah rendah daerah Pekan Kuantan berlangsung di Dewan Sekolah Kebangsaan Pelak baru-baru ini. Program itu membabitkan penyertaan kira-kira 90 murid tahun 5 dan 6 yang dibahagikan kepada 5 kumpulan. Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah PPD Pekan Muhammad Razali Mustafa berkata pertandingan robotik antara yang dipertandingkan sempena program pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM peringkat daerah. Acara lain yang dipertandingkan ialah Reka Cipta Menyusun Bongkah membabitkan 13 pasukan disertai murid tahun 1 hingga tahun 3 dan Reka Cipta Taman Haiwan disertai 6 pasukan terdiri daripada murid prasekolah. Pertandingan STEM kali ini mendapat kerjasama Universiti Malaysia Pahang UMP dan syarikat swasta yang terbabit dalam bidang elektronik untuk melancarkan lagi setiap aktiviti yang diadakan. Program juga mendapat sokongan ramai ibu bapa peserta yang membantu anak mereka menghasilkan robot dan reka cipta susun bongkah selain turut dibantu 12 guru SK Pelak dan kaki tangan UMP. Dengan penganjuran pertandingan STEM, diharapkan ia dapat menarik minat lebih ramai murid terhadap bidang robotik selepas ini. Justin Bieber mengumumkan pembatalan siri jelajah dunia Justice World Tour yang masih berbaki termasuk di Malaysia bagi memberi perhatian kepada masalah kesihatan. Berita itu agak mengejutkan kerana penyanyi itu baru berkongsi foto dan video persembahannya di sebuah festival di Brazil kemarin. Bieber menjelaskan selepas mengumumkan bergelut dengan sindrom Ramsay-Hunt awal tahun ini, dia tidak dapat menghabiskan Justice World Tour di utara benua Amerika. Namun selepas berehat dan mendapat nasihat doktor, dia ke Eropah untuk menyambung kembali jelajah. Bieber mementaskan 6 konsert yang akhirnya memberi kesan kepada keadaan kesihatannya. Pada persembahan di Rock in Rio, Brazil hujung minggu lalu, dia mengakui telah memberikan segala-galanya. Bieber sedar perlu memberi prioriti kepada kesihatannya, lalu memutuskan untuk berehat daripada siri jelajah bagi tempoh yang tidak ditetapkan. Penyanyi itu dijadual membuat persembahan di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur bulan depan. Okey, basic yang keenam ialah snipe. Okey, di mana apabila oponen baling bola ke arah teammate kita, so kita akan gunakan bola yang kita ada untuk snipe dia. Okey. So saya sebagai sniper saya akan tunjuk Sukan, atlet dari negeri Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mendominasi acara Jimrama Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM tahun ini. Menurut Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid JPN Selangor, Siti Dewi Marsita Ismail, walaupun kejohanan terhenti 2 tahun akibat pandemik COVID-19, atlet tetap menunjukkan prestasi membanggakan pada kejohanan yang berlangsung.
kami juga melihat potensi yang akan dibawa ke hadapan lah. Contohnya dalam pertandingan ini juga terdapat juga peserta-peserta yang memang telah pun mewakili negeri ataupun Malaysia dalam pertandingan Gym Rama, dan mereka mewakili negeri terutama daripada Selangor dan Kuala Lumpur. Tambah beliau, semangat kesukanan dalam kalangan atlet yang bertanding masih membara dengan mempamerkan persembahan menarik. Pada kejohanan kali ini, 274 atlet terlibat. Siang tadi, peringkat akhir Gym Rama menyaksikan kategori berkumpulan senior bawah 18 dan junior bawah 15 dimenangi oleh Kuala Lumpur. Sementara bagi kategori berkumpulan pre-junior bawah 12 tahun, Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berkongsi kejuaraan. Final hari ini turut menyaksikan kehadiran atlet Gym Rama Kebangsaan Izzah Amzan, Eng Jo Yi dan Koh Si Yan. Kehadiran ketiga-tiga atlet itu sebagai pembakar semangat kepada pasukan yang bertanding. Beralih ke acara bola tampar, Selangor menjuarai kategori lelaki bawah 18 tahun apabila menumpaskan Johor 25-11, 25-11. Manakala bagi kategori perempuan bawah 18 tahun, Sarawak menumpaskan Selangor 25-23, 27-25 dan 25-16. Seramai 630 atlet menyertai acara bola tampar yang berlangsung di 3 lokasi iaitu Stadium Tertutup Kuala Selangor, Dewan Terbuka SJKC KIT dan Dewan Terbuka SJKC IKT di Kuala Selangor. 4 kategori dipertandingkan untuk kejohanan kali ini iaitu lelaki bawah 12 dan 18 tahun serta perempuan bawah 12 dan 18 tahun. Sebenarnya memang kami teruja lah dengan persiapan tahun ini sebab memandangkan sudah 2 tahun tak ada pertandingan. Tapi mungkin ada kekurangan dari segi persiapan 2 tahun tak ada kejohanan kan. Jadi persiapan tu agak terganggu lah. Tapi walau bagaimanapun saya sangat bersyukur kerana dapat juga tempat ketiga dalam kejohanan kali inilah. Terutama sekali saya nak ucap terima kasih pada Coach Perak dan tim Perak untuk kejohanan ni. Saya rasa okeylah, banggalah dapat main balik kejohanan ni selama 10 tahun PKP. Bolehlah, enjoy lah main. Bagi kedudukan ketiga dan keempat lelaki bawah 18 tahun, Perak menewaskan Terengganu 12-25, 26-24, 25-21. Manakala untuk kategori perempuan bawah 18 tahun, Negeri Sembilan menewaskan Pahang 25-20, 26-24. Hasrat Persatuan Badminton Malaysia BAM untuk membangunkan sebuah akademi badminton di setiap zon di negara ini nampaknya semakin menjadi kenyataan. Badan induk itu memaklumkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah menawarkan sebidang tanah seluas 8 ke 10 ekar. Sekiranya kedua-dua pihak mencapai persetujuan, sebuah akademi badminton bagi zon utara akan didirikan di negeri itu. We have went for the site visit. Yeah, how many acres again? 8 to 10 acre. So we are negotiating with them in terms of this is slowly realizing the dream of having academy by zone, right? So we just received the offer, and then Datuk Kenny and Dr. Suresh, kita punya head of the academy, has visited the place. Dalam perkembangan lain, BAM juga telah menyenarai pendek 14 pemain dari skuad elit junior yang layak beraksi di kejohanan peringkat senior. Antara yang terpilih ialah pemain perseorangan lelaki Justin Ho, pemain perseorangan wanita Siti Zulaika Azmi, bergu lelaki Brian Gunting Choi Jian Sheng serta bergu wanita Vani Gobi Clarissa San. Mereka akan diberi peluang beraksi di beberapa kejohanan Super Siri 100 dan 300 bermula hujung bulan ini. Sementara itu, Kelantan terus mempergiatkan usaha mengesan bakat-bakat muda dalam sukan bola sepak di negeri itu. Inisiatif itu diambil Kelab Bola Sepak Kijang Putra FC yang melihat ramai anak muda dan remaja di Kelantan mempunyai bakat namun tiada tempat mahupun peluang untuk membuktikan kemampuan dan kebolehan mereka. Kelab Bola Sepak Kijang Putra FC kini serius mengesan bakat-bakat muda di seluruh negeri Kelantan. Mereka akan bergerak ke setiap daerah untuk melakukan pemilihan bagi pemain yang berusia 12 tahun ke atas. Kalau kita melihat player-player ini mempunyai kata orang kebolehan dalam bermain dan kita tidak teragak-agak untuk daftarkan mereka di bawah Kelab Kijang Putra FC kerana kita juga mempunyai jurulatih-jurulatih yang berpengalaman dan mempunyai lesen.
Sementara itu, Pengarah Majlis Sukan Negeri Kelantan Imran Mansur berkata, penubuhan kelab bola sepak Kijang Putra ini sebagai satu pemangkin kepada kewujudan pelapis dalam bola sepak di Kelantan. Jika diteruskan untuk tempoh yang panjang, tidak mustahil bakat-bakat muda di negeri itu akan terus bertambah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain muda Norway Casper Ruud semakin menghampiri status sebagai pemain nombor 1 dunia apabila layak ke separuh akhir. Ruud menyingkirkan pemain Itali Matteo Berrettini dalam aksi straight set. Ruud memulakan aksi suku akhir menentang Berrettini dengan bergaya apabila memenangi set pertama dan kedua 6-1, 6-4. Meskipun ketinggalan jauh 2-5 di set ketiga, pilihan kelima berusia 23 tahun itu berjaya bangkit mengikat Berrettini sebelum melakar kemenangan tie-break 7-6. Kejayaan itu menyaksikan Ruud mara ke separuh akhir buat kali kedua dalam kerjanya sekaligus berpeluang menjadi pemain nombor 1 dunia. Bagaimanapun, dia wajib memenangi terbuka Amerika Syarikat bagi merampas kedudukan teratas yang kini menjadi milik jago Spanyol Rafael Nadal. Lawan Ruud di separuh akhir nanti, wakil Rusia Karen Khachanov yang menewaskan Nick Kyrgios dalam pertarungan 5 set. Khachanov pilihan ke-27 menang dengan keputusan 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 dan 6-4 sekaligus mara ke separuh akhir buat kali pertama. Keunikan seni kaligrafi di Tunisia mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Mimi Azira Abdullah. Salam hormat dan kita jumpa lagi.